ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, dapat kita bersama pada malam ni untuk pertemuan kali pertama dengan semua ahli jemaah yang ada. Jadi untuk pengenalan, nama saya ialah Ahmad Al-Qarni bin Idrus dan sekarang saya bertugas sebagai pegawai takbir ataupun penolong pendaftar di College Universiti Islam Perlis, ataupun mudah untuk kita tahu ialah bahagian pendanaan ataupun endowment college lah. Jadi saya menguruskan zakat pendanaan beasiswa pelajar di sini. Dan sebelum ni pendidikan, dari segi pendidikan saya ni belajar di Universiti Al-Baik, degree first degree dalam Usuluddin Hadis, dan dah grad daripada tahun 2016 dan sekarang tengah menyambung pelajaran peringkat sarjana di tempat saya bekerja juga, iaitu di KUIPS dalam bidang hadis. Dan sepenuh masanya berada di Perlis, tapi saya berasal daripada Terengganu, Dungun, Terengganu. Dan sebelum pada ni pun saya pernah berkhidmat di Terengganu untuk beberapa tahun, dan sekarang ni full time ialah berada di Perlis dan juga bertugas sebagai imam di masjid di Perlis. Itulah kot sedikit sebanyak perkongsian ataupun pengenalan kita pada malam ni untuk kita ta'aruf sesama kita lah. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, seperti mana yang telah dirancang, kita punya perkongsian pada malam ini ialah berkenaan dengan surah Al-Mulk. Kita akan baca dan juga kita akan membahas daripada surah Al-Mulk. Jadi untuk malam ni insya-Allah kita mulakan dulu dengan bacaan surah Al-Mulk. Cuma untuk kita punya mukadimah pada malam ni, kita akan baca bagi perkongsian siri pertama ni ialah 15 ayat dulu, sebab surah Al-Mulk ni dia ada 30 ayat. Kita akan ambil 15 ayat dulu, dan untuk next session kita akan ambil bakinya, iaitu 15 ayat yang terakhir. Jadi insya-Allah saya nak paparkan satu PDF mushaf kot, untuk walaupun mungkin semua dah ada Quran, tapi saya nak tunjuk mushaf ni untuk panduan bersama lah. Okay, semua nampak okay? Ini mushaf tajwid yang tempat kita pun ada orang dah beli. Jadi kita mulakan dengan bacaan. Saya baca dulu dan tuan-tuan puan-puan boleh ikut pelan-pelan lah selepas daripada bacaan. Kita bukan nak kata apa, nak dengar seorang-seorang, cuma bagi ikut je lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tu bacaan daripada ayat pertama hinggalah ayat yang ke-15 daripada surah Al-Mulk. Jadi untuk pengenalan pada malam ni, saya ada sediakan sikit slide ringkas lah. Ya. Slide ringkas ni setakat untuk bagi kita nampak apa berkenaan dengan surah Al-Mulk ni. Okay. Ya. Okey. Nah, ini pengenalan dia. Surah Al-Mulk ada beberapa item yang saya letak sini dari segi status dia, kemudian jumlah ayatnya, jumlah kalimahnya, jumlah huruf, surah sebelum, turutan penurunan, turun selepas surah mana, muka surat dalam mushaf, jumlah dalaman mushaf, jumlah halaman dalam mushaf, dan juga keberadaan juzuk dalam mushaf. Ini lebih kurang 10 item yang kita kena tahulah berkenaan dengan surah Al-Mulk ni. Okay. Dari segi status, surah Al-Mulk ni adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke bumi Madinah. Maknanya surah yang turun dalam fasa sekitar 13 tahun yang awal dakwah Nabi, selepas daripada Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Bilangan ayatnya 30 ayat dan jumlah kalimah iaitu patah perkataan yang ada dalam surah Al-Mulk ni ialah 335 perkataan. Jumlah huruf 1313. Kenapa kena tahu sampai kalimah sampai huruf? Sebab ada hadis tentang fadilat Nabi sebut orang yang baca Quran ini, satu huruf itu 10 kebaikan untuknya. Bila mana para sahabat tanya, Nabi pun sebut, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi aku mengatakan alifun harf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Maknanya setiap satu huruf itu ada kelebihan besar. Maknanya membaca Al-Quran itu makin banyak perkataan, makin banyak hurufnya, makin banyaklah kebaikan satu orang tu akan dapat. Surah ni diturunkan sebelum daripada apa nama ni? Surah ni dari segi susunan ianya berada pada surah selepas daripada surah At-Tahrim. Dari segi turutan penurunan, walaupun dalam Al-Quran dia surah yang ke-67, tapi turutan penurunan surah yang ke-77. Yang ni maklumat yang kita kena tahu dan kita kena bezakan. Turutan susunan dengan turutan penurunan benda yang berbeza. Ada surah yang duduk depan, tapi ianya bukanlah surah yang awal diturunkan dalam Al-Quran. Ada surah yang duduk belakang, tapi dia termasuk daripada surah-surah yang awal diturunkan. Contohnya lah surah Al-Alaq, iaitu surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaupun dia duduk pada juzuk 30, dia duduk pada susunan yang ke belakang, tapi dia antara wahyu yang awal. Surah Al-Mulk turun selepas daripada surah At-Tur. Dan dalam mushaf ianya berada pada muka surat 562. Dari segi bilangan muka surat, ianya 2 muka setengah lah, tapi saya sebut ringkas, boleh ringkas tu 2 muka surat. Keberadaan juzuk dalam mushaf ianya juzuk yang ke-29. Okay. Yang ni ialah beberapa item ringkas yang kita kena tahu tentang surah Al-Mulk. Okay. Nama surah. Nama surah ada 2 poin. Yang pertama, nama surah ni iaitu Al-Mulk diambil daripada ayat pertama yang dah kita baca dan dengar tadi. Iaitu Allah Ta'ala sebut Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai kerajaan, segala kerajaan, dan dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Penerangan yang kita boleh faham daripada nama surah ni, yang saya tulis di situ ialah surah Al-Mulk, dia nak gambarkan kerajaan Allah Ta'ala di langit yang berada atas kepala kita, atas kepala semua manusia. Yang mana kerajaan ini sistemnya, pengurusannya perlu digeruni, perlu ditakuti dan diambil serius. Dan selain pada itu, surah Al-Mulk juga dia datang kepada kita panorama neraka yang menggerunkan. Cerita tentang neraka. Kemudian dikembalikan semula perbahasan surah Al-Mulk tu, selepas daripada cerita neraka, dia ajak kita memandang alam sekeliling. Kita ambil pengajaran daripadanya dan kita memahami siapakah zat yang sebenarnya pemilik kepada keberkatan. Sebab perkataan pertama yang ada pada surah Al-Mulk itu ialah Tabaraka. Tabaraka mai pada perkataan barakah, ataupun kita bahasa Melayu sebut berkat. Ianya ialah satu perkataan yang berasal daripada bongkah kata barakah. Berkat. Pemilik kepada berkat. Tuhan inilah pemilik kepada berkat. Padanya lah kita nak dapat keberkatan. Jadi surah Al-Mulk ni dia bercakap tentang macam mana satu orang tu dia nak dapat keberkatan. Berkat tu apa dia sebelum daripada tu lagi. Kita kena faham apa maksud berkat. Berkat bermaksud sesuatu yang berkembang. Walaupun benda tu sikit, tapi dia mencukupkan pada kuantiti yang banyak. Itu yang kita boleh faham daripada perkataan berkat. Seterusnya, objektif surah. Setiap surah dalam Al-Quran ni, dia ada hala tuju dan matlamat dia. Apa yang nak dibawa. Allah Ta'ala nak sebut melalui 30 ayat daripada surah Al-Mulk ini ialah hakikat sebenar kerajaan dia dan juga wilayah pemerintahan dia. Yang menjangkaui dunia, barzakh dan akhirat. Itu alam yang kita akan lalui ni daripada 3 proses, ataupun kita nak masukkan melalui alam roh lagi pun, itu pun dalam kerajaan Allah Ta'ala, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, sampailah alam akhirat nanti, itu semua duduk dalam pengurusan kerajaan Allah Azza wa Jalla. Sirah surah. Sirah surah ni mungkin kita boleh sebut dengan asbab nuzul ataupun peristiwa apa yang berkait ketika mana surah Al-Mulk ini diturunkan. Surah Al-Mulk kalau kita tengok antara surah yang akhir diturunkan pada tahun yang ke-12. Maknanya antara surah-surah yang di hujung-hujung dakwah Nabi di Mekah lah. Maknanya sekitar tahun yang ke-12 dakwah Rasulullah di Mekah, surah Al-Mulk ni dia turun, dia macam penerangan kepada pendirian Nabi terhadap
apa yang dilakukan oleh musyrikin Mekah daripada kekufuran, daripada penyembahan berhala pada waktu itu. Okay. Itu je kita punya slide, sebab saya nak bagi nampak sebagai kita punya mukadimah pada malam ini. Okay. Daripada ayat yang kita baca tadi, 15 ayat. Malam ni insya-Allah kita akan cover 15 ayat. Okay. Kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian. Kita bahagikan ayat 1 sampai ayat yang ke-5, lepas tu ayat yang ke-6 sampailah ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 sampailah ayat yang ke-15. Dan bakinya kita akan bahas pada perbahasan yang akan datang. Okay. Surah Al-Mulk ni pertama sekali, ianya ialah surah yang sangat rapat dengan kita. Sebahagian orang mungkin dia jadikan ianya sebagai bacaan harian, bacaan wajib dia. Tiap-tiap malam baca. Ada setengah tempat masjid ni buat bacaan surah Al-Mulk secara berjemaah. Bahkan kalau kita tengok surah Al-Mulk ni pun sendiri, ia antara surah yang paling banyaklah hadis sahih yang menceritakan tentang fadilat dia. Antara yang kita maklum ialah kita akan selamat daripada azab kubur. Man qara'a surat Al-Mulk, sesiapa yang membaca surah Al-Mulk, maka terbebas dia ataupun terpelihara dia daripada azab kubur. Satu benda yang kita kena perhati, bila mana Nabi ni dia sebut man qara'a, sesiapa yang membaca. Dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, bila mana dia sebut tentang sesiapa yang membaca, ianya bukan berpada dengan kepetahan lidah. Ini benda yang kita kena ambil kira bila mana kita bercakap tentang Quran. Quran ini rahmat yang Tuhan nak beri daripada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang nak berinteraksi dengan Al-Quran ni, ia bukan bergantung pada kepetahan lidah. Memang Al-Quran itu perlu dibaca dengan lidah yang baik. Sebab itu ialah tuntutan asalnya. Seperti mana Tuhan sebut, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, iaitu dengan sebutan yang baik, dengan lidah yang baik, makhraj yang baik. Umumnya kita maklum ianya ialah berkaitan dengan ilmu tajwid, ilmu penyebutan huruf. Tapi kita kena tahu, suasana Al-Quran itu turun, Al-Quran itu turun kepada bangsa yang lidahnya fasih untuk menuturkan bahasa Arab. Tidak ada bangsa yang paling fasih bahasa Arabnya waktu Quran turun, melainkan Quraisy Mekah pada waktu itu. Maknanya mereka ni, Quraisy ni yang menguasai Mekah, mereka ni antara penutur bahasa Arab yang terbaik. Dia beza dengan Arab sekarang. Arab sekarang mereka bukan lagi penutur bahasa Arab yang asli. Sebab Arab sekarang mereka mengalami asimilasi bahasa. Hatta kalau kita tengok kepada Arab yang duduk di semenanjung tanah Arab, macam Arab Saudi, macam Qatar, UAE, apa semua ni, Bahrain, apa semua ni, ini kita kira sebagai penutur bahasa Arab yang jati lah. Kita tak ambil kira Arab-Arab yang di sekitar tu, macam Mesir. Kita maklum, orang Mesir ni bercakap dengan bahasa Arab. Tapi mereka bukan asalnya orang yang disebut dengan bangsa Arab. Sebab orang Mesir ni membawa genetik bangsa lain. Dia pun duduk di benua Afrika. Cuma dia negara yang bertutur dengan bahasa Arab. Macam Jordan, macam Syria. Inilah negara-negara macam Morocco, Maghribi, apa semua ni, Algeria. Inilah negara-negara yang menerima kesan pengaraban dan akhirnya mereka memilih bahasa penutur mereka ialah bahasa Arab. Sudan apa semua ni. Dulu mereka ada bahasa lain. Cuma kerana kerajaan Islam menguasai di situ ataupun pengaruh masyarakat Arab yang bertebaran menyebabkan mereka berlaku asimilasi bahasa. Tapi kalau kita yang maklum tentang benda ni, kita akan tahu pertuturan bahasa Arab di dunia ni ada beza. Dia macam kita lah orang Melayu, ada beza logat. Tapi setengah-setengah bahasa Arab ni bukan setakat beza logat. Dia beza pada pemilihan perkataan pun. Tapi tak apa. Poin kita sekarang ialah saya nak sebut, waktu Quran ni turun, masyarakat Arab jahiliyah, terutamanya mereka-mereka yang berstatus pemimpin, macam Abu Jahal, Abu Lahab, mereka-mereka ni semua pada waktu itu ialah penutur bahasa Arab jati yang waktu Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka, mereka boleh repeat Al-Quran tu balik ataupun boleh baca balik Quran itu dengan bacaan yang fasih, bukan merangkak-rangkak. Mereka boleh sebut bahasa Arab itu dengan baik. Mereka ni disebut sebagai penutur lughatud dad, iaitu penutur bahasa dad. Sebab bahasa Arab ni antara keunikan ialah dia ada satu huruf yang tidak ada pada bahasa lain, iaitu huruf dad.
Sebab tu Nabi sebut ana afsahun nas bi lughatid dad. Akulah orang yang paling fasih dengan bahasa dad itu. Saya kena cerita benda ni supaya kita nampak latar penurunan. Sebab setiap surah Al-Quran itu, bila mana dia turun, dia mengambil kira yang kita sebut sebagai antropologi. Apa yang berlaku di sekeliling masyarakat tu. Tengok bangsa dia suka buat apa, bangsa ni dia cemerlang dalam bidang apa, dia mengangkat bidang apa sebagai profession tertinggi dia. Kita maklum pada waktu itu masyarakat Arab jahiliah, mereka ni punya kemahiran ialah pada penuturan bahasa yang baik. Sebab tu kita akan tengok mereka agungkan syair-syair. Mereka hebatkan himpunan syair-syair. Kita pun maklum kalau kita belajar tentang bahasa Arab ataupun bangsa Arab, masyarakat Arab ni mereka terkenal dengan syair jahili. Dan ada 7 syair yang hebat yang digantung di Kaabah, merujuk kepada kepetahan bangsa itu. Jadi, kalau kita nak kata berpada dengan saya ni fasih je baca Quran, ambil pada umum hadis man qara'a, boleh baca. Siapa yang baca? Adakah kita berpada dengan itu untuk mendapat rahmat dan keberkatan Quran? Jawapannya tidak. Quran itu memerlukan lebih lagi daripada itu. Iaitu memerlukan jiwa. Sebab tu kalau tengok para sahabat, mereka bila mana berinteraksi dengan Quran, mereka tidak mengatakan diri mereka penghafal Al-Quran. Mereka bukan jadikan diri mereka sebagai penghafal Al-Quran, tapi mereka sebut diri mereka ni sebagai orang yang menjadikan dada mereka itu dipenuhi dengan Al-Quran. Iaitu menjadikan diri mereka diperingatkan dengan Al-Quran. Sebab tu dulu kalau kita tengok, gelaran Al-Hafiz ni bukanlah gelaran yang dikenali untuk sahabat-sahabat yang berinteraksi dengan Quran. Tapi mereka ni disebut sebagai orang yang generasi yang paling terbaik berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab mereka menjadikan Quran tu duduk dalam dada. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita akan tengok Quran ni dia nak sebut the best generation ataupun kumpulan yang paling terbaik interaksi dengan Quran disebut dengan nama ulul albab. Ulul albab tu ialah kelompok yang bila mana dia baca Quran, Quran tu masuk dalam jiwa dia. Macam kita pada malam ni, bila mana kita buat kelas kita ni, kelas online ni, walaupun jauh daripada ruang-ruang ataupun daripada jarak yang jauh ni, kita ada satu matlamat, iaitu kita nak duduk dalam kelompok yang mengambil manfaat daripada Quran yang disebut sebagai ulul albab. Dan cara nak mengambil manfaat pada Quran itu perlu ada proses yang namanya baca dan tadabbur. Tadabbur ni mari pada perkataan dabbara yang bermaksud hasil akhir daripada bacaan itu. Sebab tu kita orang Melayu, bila mana sebut dabbara, perkataan yang paling dekat sekali untuk kita boleh tangkap perkataan tu ialah dubur. Ni bukan saya nak sebut benda mengarut, cuma saya nak sebutnya ialah perkataan tu. Keluarnya perkataan itu sendiri. Dubur ni lah bahagian belakang. Cuma kita ni faham dubur ni lah kemaluan. Kemaluan belakang. Cuma yang kita maklum bahasa Arab ni lah dabbara yudabbiru ialah sesuatu di belakang. Maknanya hasil paling last sekali. Dia macam kalau kita tengok dalam bab dunia ni, tanam padi, hasil yang paling last sekali ialah beras ataupun nasi yang dimasak. Jadi kita nak menilai padi itu ialah pada nasi yang dimakan itu. Quran ni kita nak ambil manfaat daripadanya ialah pada kesan pada diri. Sebab tu tadabbur melahirkan tafakkur. Ini benda penting. Kita tadabbur Quran pada malam ni, 15 ayat ni, kita nak supaya lepas pada habis kelas pada malam ni, 15 ayat tu meresap dalam jiwa kita. Sehingga kita pergi mana-mana, kita bangkit tidur esok, kita menjadi orang yang mengambil manfaat pada 15 ayat itu. Dan mungkin kita dah ambil manfaat pada ayat-ayat lain lah. Sebab ni pun bukan kelas pertama. Ni pun ialah kesinambungan daripada kelas-kelas sebelum ini. Pada surah-surah yang lain. Cuma nak sebutnya ialah baca surah Al-Mulk itu sekadar baca tak cukup. Dia memerlukan jiwa. Jiwa itu diibaratkan sebagai bekas yang akan menampung rahmat dan manfaat yang akan turun kepada orang yang benar bacaannya terhadap Al-Quran. Kita nak touch, kita nak sentuh bahagian pertama surah Al-Mulk, iaitu ayat 1 hingga ayat 5.
Tuan-tuan, puan-puan boleh take note beberapa benda yang saya nak sebut. Okay. Ayat 1. Kita tengok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu terjemahan bahasa Melayu kita. Tapi waktu saya belajar dulu, saya ingat bila mana kita dengar huraian daripada guru-guru kita, dia sebut perkataan tabaraka, ianya mengisyaratkan kepada pemilik keberkatan. Maknanya pada ayat 1 ni Tuhan nak beritahu keberkatan itu datang daripada Allah. Sebab apa nak cerita berkat ni? Apa masalah? Lepas 12 tahun dah Nabi duduk di Mekah, berdakwah kepada orang kafir, berdakwah kepada para sahabat yang iman mereka semakin meningkat, berdakwah pada orang kafir makin hari makin menentang. Berdakwah pada orang beriman makin hari makin bertambah keimanannya. Kenapa the first ayat ataupun verses yang awal, verse yang paling awal daripada surah Al-Mulk, Tuhan nak beritahu pemilik berkat itu ataupun berkat itu berada di tangannya, yang mana dia ni zat pemilik kepada kerajaan dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Sebab ada kefahaman ideologi masyarakat jahiliah pada waktu itu, berkat ini boleh diambil daripada tempat lain. Boleh diambil daripada berhala yang mengelilingi Kaabah, boleh diambil daripada orang-orang alim yang disangka alim tapi tak alim pun, tapi rupanya penjenayah, antaranya ahli kitab Yahudi dan juga Kristian. Mereka ni penjenayah ilmu, tapi dibesarkan, ditinggikan oleh masyarakat Arab jahiliah pada waktu tu, sehingga mereka ni pergi ambil berkat. Macam orang kita lah duk cakap, jumpa ustaz, jumpa tuan guru mana, saya nak ambil berkat ni. Bukan kata salah, saya bukan kata itu salah, cuma nak katanya the truly keberkatan yang utama itu datang daripada Allah Ta'ala. Memang ada benda-benda yang Tuhan beri berkat. Contoh, tempat yang diberkati. Macam Mekah, Madinah. Kerana padanya ada Masjidil Haram. Padanya ada Masjid Nabi. Sebab tu semayang di Masjidil Haram tak sama dengan semayang di masjid kampung kita. Sebab berkat itu. Berkat yang Tuhan turunkan. Tuhan turunkan berkat sehingga menyebabkan orang salat situ dapat 100,000 pahala. Tak sama dengan salat di kampung. Tak sama dengan kita salat di masjid-masjid di Malaysia ni. Salat di Masjid Nabi dapat 1,000 pahala. Salat di Masjid Aqsa dapat 500 pahala. Itu keberkatan yang turun di tempat itu. Dan selain pada itu, berkat juga berlaku pada waktu ataupun masa. Contoh, kita ni membilang hari untuk masuk ke bulan Ramadan. Masuk je bulan Ramadan, amalan yang dibuat pada bulan Ramadan tak sama dengan amalan yang dibuat pada bulan lain. Sebab berkatnya bulan Ramadan itu. Ataupun paling kurang kita berada pada bulan Rajab sekarang. Bulan Rajab ni pun ada kemuliaan yang tersendiri sebab dia daripada bulan haram. Jadi Tuhan nak kata, akulah pemilik berkat pada ayat pertama ni, dan berkat itu daripada aku bila mana aku declare. Okey, Mekah berkat, Madinah berkat, Ramadan berkat, baca Quran berkat. Yang aku tak pernah declare, ianya bukan pemilik berkat. Yang jadi masalahnya musyrikin Mekah pada waktu ini, mereka menyangka berhala yang mengelilingi, patung-patung yang mengelilingi Kaabah pada waktu itu, ianya ialah pemilik berkat juga. Pemilik berkat. Jadi mereka tersasar dalam mencari siapakah wakil berkat yang sebenarnya. Yang Tuhan beri kepada tempat lain. Tuhan muliakan Mekah dengan adanya Masjidil Haram. Tuhan muliakan Masjidil Haram tu dengan adanya Kaabah, tapi dia orang tak fokus pada Kaabah, dia orang divert, dia orang terpaling ataupun hilang arah bila mana dia orang pergi dekat berhala. Itu ayat pertama. Ayat pertama Tuhan nak beritahu keberkatan daripada Allah, dan maklumat berkat itu ialah berdasarkan apa yang Allah maklum. Yang kamu rasa bukan. Sebab masyarakat Arab ni dia rasa berhala. Yang kita rasa tak. Tapi yang Allah maklum, ianya ialah pemilik kepada keberkatan ataupun tempat yang kita boleh beri ambil berkat itu. Okay. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala nak sebut, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan sesuatu itu mati dan yang menjadikan sesuatu itu hidup, dan juga yang menguji kamu untuk mengetahui siapakah di antara kamu yang baik amalannya. Dialah Tuhan yang maha mulia dan dialah Tuhan yang maha pengampun. Al-Aziz tu kadang-kadang diterjemah dengan maha perkasa. Ayat kedua, Allah Ta'ala nak beritahu, okey, ada benda-benda yang kamu buat dengan tubuh badan kamu ni,
kamu rasa dia menghasilkan pahala yang banyak. Pahala tu kita pun boleh sebut dengan berkat. Tapi tak. Allah Ta'ala nak beritahu, aku jadikan kamu untuk kamu buat certain amal. Setengah amalan, amalan itu dikategorikan sebagai ahsanu amala. Amalan terbaik. Jadi, bila mana kita baca ayat kedua, surah Al-Mulk, dengan kedudukan position tadabbur, kita akan faham dalam beragama ini rupa-rupanya bukan buat banyak, tapi buat benda yang betul dan benda yang terbaik. Buat banyak belum mendapat keberkatan, tapi buat yang betul dan yang terbaik itu akan dapat berkat. Ini konsep yang kita kena faham. Bila mana kita baca surah Al-Mulk, tuan-tuan telah menjadikan diri tuan-tuan dan puan-puan sebagai orang yang mengenali manakah prioriti utama. Adakah kita prioritikan buat banyak amalan? Tak. Kita prioritikan buat amalan yang betul. Amalan yang ada sandaran daripada Nabi, ada sandaran daripada Al-Quran. Amalan-amalan yang ada sandaran itulah yang akan menyebabkan kita jadi kategori ahsanu amala. Lalu kita akan dapat kesan daripada dua nama Tuhan yang menjadi penutup bagi ayat kedua tu, Al-Aziz dan juga Al-Ghafur. Al-Aziz mari pada perkataan izzah, mulia. Orang yang buat benda betul, Tuhan akan muliakan dia. Contoh, tuan-tuan jaga salat jemaah. Yang lelaki salat di masjid. Dia ada beza berbanding lelaki yang salat tapi tak salat di masjid. Dan dia ada beza berbanding orang yang salat di masjid awal waktu berbanding orang yang salat di masjid masbuk. Sebab dia mengambil the best performance, iaitu amalan terbaik, ahsanu amala. Apa dia akan dapat daripada Tuhan yang pemilik kemuliaan? Dia akan mulia. Walaupun di mata manusia, dia ni orang pangkat rendah aja. Tapi hebatnya dia kerana dengan pangkat rendah dia tu, dia jadi orang yang mengisi saf pertama. Dia datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Dia sudah mencalonkan diri dia sebagai orang berjaya sebelum muazzin memanggil hayya 'alal falah. Dia calonkan diri dia. Dan yang kedua, dia dapat keampunan. Sebab Tuhan sebut, wa huwal azizul ghafur. Dialah Tuhan yang maha pemilik kemuliaan dan juga Tuhan yang maha pengampun. Tujuan kita nak berkat ni ialah kita nak keampunan. Sebab kita nak matilah keadaan dosa kita diampun. Sebab tu bila mana berlaku kematian, salat jenazah, antara benda penting, doa keampunan. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ataupun perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Orang mati dia nakkan keampunan terhadap dosa dia. Dia tak nak benda lain. Dia tak nak ada duit ringgit, dia tak nak ada pakaian yang elok. Dia nak keampunan sebab itu yang paling berkesan untuk menyelamatkan diri dia. Jadi ayat yang kedua, bila mana kita beranjak daripada ayat satu, kita dah faham. Ayat satu, Tuhan pemilik berkat. Nak cari berkat, kena tengok Tuhan kata kat mana dia nak beri berkat. Ayat kedua, Allah Ta'ala sebut, Tuhan beritahu dekat kita, bahawasanya berkat itu dinilai daripada orang yang buat best performance. Bukan buat banyak, tapi buat benda yang paling terbaik. Efek dia, kesan dia, dia dapat izzah, kemuliaan. Efek dia lagi ialah dia dapat keampunan dosa. Dia dapat keampunan dosa. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada ayat yang ketiga. Kita bukan kelas tafsir tau. Kita malam ni ialah tadabbur. Jadi kita take the best point saja. Sebab kita nak ambil benda tu sebagai pedoman hidup. Okay. Ayat yang ketiga. Allah Ta'ala sebut, Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Tuhan yang menjadikan langit itu 7 lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak kamu lihat pada penciptaan langit tersebut daripada Tuhan yang Maha Pengasih itu ketidakseimbangan. Maknanya benda tu balance. Tafawut tu maksudnya lah balance. Dia tidak imbalance. Dia duduk dalam keadaan yang tersusun, rapi, elok. Tuhan nak beritahu pada ayat yang ketiga, selepas pada kita tahu sebaik-baik manusia ialah yang buat sebaik-baik amalan. Bukanlah sebaik-baik manusia itu yang membuat sebanyak-banyak amalan. Jadi Allah nak beritahu kepada kita, sekiranya kamu telah faham posisi kamu sebagai hamba, nak buat benda yang baik, nak buat benda yang utama. Okay. Sekarang Tuhan nak beritahu kepada kita, kamu tengok langit yang telah aku ciptakan tu 7 lapis.
tiada padanya benda-benda yang tak seimbang. Farji'il basara hal tara min futur, maka ulanglah kembali penglihatan kamu dan tengok ada tak cacat di mana-mana penciptaan. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu pada kita apa yang Allah Ta'ala buat, apa yang Allah Ta'ala cipta sifatnya sempurna. Begitulah Allah Ta'ala menyempurnakan balasan kepada hamba-Nya yang memilih benda yang paling terbaik, iaitu amalan yang terbaik. Maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu pada kita bahawasanya kamu tengok langit tak ada problem. Bumi yang kamu pijak semua tak ada problem. Yang menyebabkan ada problem pada bumi ni tangan manusia. Tapi asalnya tak ada problem. Maka kami akan sempurnakan. Allah Ta'ala akan sempurnakan. Daripada berkat yang akan dilimpahkan. Sebab tu satu benda yang ada berkat, dia akan menyempurnakan banyak benda. Tuan-tuan tengok satu orang yang pendapatan dia tu ada keberkatan. Walaupun tak banyak, tapi dia menyempurnakan banyak benda. Contoh satu orang bekerja, gaji dia diberkati. Dia buat daripada benda yang halal. Dia buatlah keadaan amanah. Allah Ta'ala jadikan anak-anak yang dia beri nafkah daripada duit itu, anak itu tumbuh dengan jiwa yang bersih. Jadi orang yang saleh. Isteri dia pun jadi isteri yang saleh. Hartanya berkembang, berkembang. Walaupun daripada amount yang kecil. Allah Ta'ala sempurnakan. Allah Ta'ala seimbangkan. Sebab kita kena tahu satu benda. Kita manusia kita tak mampu. Yang kita mampu ialah beramal dengan amal saleh. Yang tu kita boleh buat. Adapun kita nak menyempurnakan benda besar. Kita nak pastikan anak kita ni tak gelong. Orang utara panggil gelong lah. Maknanya dia tak lari daripada track. Satu-satu darjah pun tak lari. Payah sebab kita tak ada kuasa. Kita kena berdamai dengan Allah Ta'ala dengan kita buat amalan yang baik. Jadi sebab Tuhan kata tengoklah langit bumi tu. Ulang kali tengok. Farji'il basar. Tengok banyak kali. Macam mana kami sempurnakan? Kami sempurnakan. Sebab tu Tuhan suruh kita tengok alam itu. Sebab kita akan belajar sesuatu. Dia panggil ilmu manzar. Ilmu daripada pemerhatian. Ayat yang keempat, masih lagi nak cerita tentang kesempurnaan penciptaan. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ayat 4 dan juga ayat 5. Saya compile sekali. Tuhan kata ayat 4. Summarji'il basara. Kemudian ulang kali tengoklah ataupun ulang kali kedua tengok penglihatan kamu terhadap ciptaan-ciptaan yang ada di langit. Maknanya dongak kepala tengok. Yang qalib ilaikal basaru. Pasti penglihatan itu akan membalikkan kebaikan kepadamu khasian dan kamu akan tertunduk hina wa huwa hasir dan menjadi letih. Ayat keempat ni Tuhan nak beritahu bila mana kita perhati betul-betul alam, kita akan tengok bagaimana alam ni Tuhan buat sempurna dan akhirnya kita terpaksa akui kita tak mampu nak menjadi pihak yang menyempurnakan semua benda. Melainkan Allah Ta'ala sempurnakan. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan puan-puan boleh tengok bagaimana pokok dia boleh tumbuh satu tempat. Bagaimana binatang, dia ada habitat dia sendiri. Dia ada kecenderungan dia sendiri. Dia ada cara dia sendiri untuk dia cari makan. Macam mana tumbuhan, dia ada cara dia sendiri untuk dia berkembang biak. Kita tak mampu sempurnakan benda tu. Saya nak kata kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita ni betapa lemahnya kita. Tak tahu banyak benda. Ilmu kita ni sangat minimum. Waktu kita makan, waktu kita minum, kalau bukan kerana kasih sayang dan rahmat Tuhan, kalau bukan kerana berkat yang Tuhan nak beri pada kita, kita akan kecundang dalam semua bab. Sebab bila mana kita minum dan makan, kita hanya merasa di lidah. Lepas saja daripada tengkuk kita ni, leher kita ni, kita tak tahu dah makanan tu jadi macam mana. Kita tak tahu macam mana organ dalaman kita ni, tubuh kita ni yang mengasingkan mana zat, mana bahan buangan. Waktu kita makan nasi, sepinggan, ada lauk, ada ikan, ada daging, ada ayam, ada sayur. Tuhan dengan kasih sayang dia menjadikan badan kita ni boleh kenal. Dan kita tak perlu serabut fikir, bukanlah kita yang kena asing dalam pinggan tu siap-siap. Okey, yang ni karbohidrat. Tak. Badan kita dengan sendiri kenal. Maknanya kita tengok pada diri kita pun, kita tengok bagaimana Tuhan menyempurnakan kita. Dalam masa yang sama, surah Al-Mulk ni pun nak beritahu, janganlah kamu risau terhadap rezeki yang Tuhan dah janjikan kepada kamu. Sebab biasanya bila cakap tentang berkat ni, dia akan pergi pada rezeki. Orang ni dia nak berkat, terutama dia nak keberkatan dalam rezeki dia.
iaitu sara hidup dia, makanan dia, minuman dia, pendapatan dia. Itu benda penting. Ayat yang kelima Tuhan kata, di sebalik semua penciptaan langit dan bumi yang kamu tengok itu, ada satu surface, satu lapisan yang kamu tak tahu, iaitu hiasan-hiasan yang ada di langit daripada bintang-bintang, planet-planet yang kamu boleh nampak dan yang kamu tak boleh nampak, yang kamu kena tengok dengan alat. Maknanya tengok planet-planet yang jauh. Tuhan kata, planet-planet itu ianya menjadi seperti apa nama ni, lampu-lampu, masabih, lampu-lampu. Tapi sebenarnya dia ada function lain. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ianya juga menjadi alat perejam kepada syaitan yang cuba menerobos kawasan langit yang mulia itu. Yang mulia dengan penduduk langit, iaitu para malaikat. Wa'atadna lahum azabas sa'ir. Dan kami janjikan kepada penceroboh langit itu dengan azab yang pedih, iaitu api yang menyala-nyala. Kita tengok langit. Tuan-tuan boleh tengok. Pihak yang kaji langit ni mungkin kita kata sekarang NASA lah kot. Yang kita boleh tengok surface saja. Tengok, okey, tengok planet Marikh, jiran kita. Jiran planet bumi. Tengok planet-planet mana-mana je lah yang ada dalam galaksi Mahsati. Tapi kita tak boleh nak bayang macam mana Tuhan kata ianya menjadi alat perejam kepada malaikat. Yang tu kita terhijab. Cuma kita mungkin nampak ianya sekadar planet. Tapi ia lebih daripada tu. Maknanya ilmu Tuhan, cakna Tuhan, prihatin Tuhan terhadap hamba-Nya lebih daripada tu. Betapa dia tak nak hamba dia rosak. Betapa dia tak nak sistem kerajaan dia tu dikacau ataupun tak balance. Dia jadikan ada setengah-setengah benda tu membawa function lain. Okay. Sekarang ni kita dah selesai ayat 1 sampai 5. Apa poin-poin penting kita boleh ambil? Pertama, di tangan Tuhanlah keberkatan. Itu yang pertama. Yang kedua, keberkatan itu digarap, diambil dan dihasilkan dengan mengutamakan amalan yang terbaik. Kalau salat apa yang paling terbaik? Salat fardu berbanding salat sunat. Salat fardu tu pula yang baiknya di mana? Yang baiknya ialah di awal waktu. Bagi orang perempuan, dia salat awal waktu. Bagi orang lelaki, awal waktu dan di masjid berjemaah. Yalah, kita tak nafilah ada pandangan kata sunat. Tapi orang yang ambil bahagian yang terbaik, dia akan dapat berkatnya lebih berbanding orang yang ambil bahagian yang mungkin kurang sikit, drop sikit dia punya kualiti tu. Jadi, kita boleh nampak pada bahagian pertama, sekiranya satu orang tu dia ambil berkat dengan cara betul, berkat tu akan menyempurnakan hidup dia. Seperti mana Tuhan menyempurnakan ciptaan langit dan bumi. Walaupun kita nampak macam satu surface-nya, ianya hanya planet. Tapi Tuhan kata planet itu memberikan kepada kita keselamatan, iaitu perejam pada syaitan. Saya ingat waktu zaman belajar dulu tentang tafsir ni, Allah Ta'ala nak beritahu pada ayat kelima, planet tu alat rejam syaitan. Sebahagian para ulama kata, Allah Ta'ala nak beritahu, kalau kamu betul-betul ada berkat, kamu ni boleh menyakiti syaitan. Kita ni, kalau kita betul menjadi pihak yang menyerap keberkatan, orang yang hamba yang betul-betul menyerap keberkatan, buat semua amal saleh, biasanya kita ditewaskan oleh godaan syaitan. Tapi kalau kita cari berkat betul, kita menewaskan syaitan. Kekuatan yang Tuhan akan beri pada kita. Sebab tu, tuan-tuan puan-puan boleh tanda. Yang ni tak ada dalam surah Al-Mulk. Cuma saya nak bagi sedikit maklumat tambahan, dia ada pada ayat lain. Bila mana satu orang hamba tu dia betul-betul taat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan kata kepada syaitan yang nak kacau kita, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Dua tempat dalam Quran. Dalam Quran ni ada dua tempat ayat yang macam ni. Tuhan kata, hamba aku yang betul taat, yang cari berkat betul, yang buat ahsanu amala, yang memang mengiktiraf keberkatan itu ialah di tangan aku. Dia ni hamba-hamba yang aku akan beri kepada dia sultan. Sultan ni maksud dia apa? Kekuatan. Tuan-tuan tengok sultan. Sultan di Malaysia. Apa kekuatan sultan? Sultan memang berbeza pada rakyat biasa. Tapi Tuhan kata dia sultan. Sultan ni dia boleh menyeksa satu orang ataupun memuliakan satu orang. Tuhan beritahu dekat iblis. Ini kita tanda dalam surah Isra ayat yang ke-65. Satu tempat lagi dalam Al-Quran Tuhan sebut dengan ayat yang lebih kurang sama, surah Al-Hijr.
Ayat yang ke-42. Yang ni saya tak tahu tuan-tuan dan puan-puan dah lalu ataupun tidak surah ni. Cuma dua surah ni dia cerita tentang hamba yang kata apa, yang taat pada Allah Taala, yang cari berkat betul. Dia macam planet yang boleh rejam malaikat, dia menghysteriakan malaikat. Dia rejam syaitan, dia menghysteriakan syaitan. Kita biasa dengar orang histeria kena kacau dengan syaitan. Tapi kalau orang tu dia cari berkat betul, dia menghysteriakan syaitan. Yang ni jarang berlaku. Yang ni faham Quran betul, dia akan dapat. Okay. Jadi kita selesai untuk kata apa, bahagian pertama surah Al-Mulk, iaitu ayat 1 sampai 5. Okay. Sekarang kita nak berganjak ke bahagian kedua. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan dapat something yang bernilai lah daripada perbahasan kita pada malam ni. Okay. Perbahasan yang kedua, ayat yang ke-6 sampailah ayat yang ke-10. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Bagi orang-orang yang kafir ingkar, tak nak declare bahawasanya pemilik berkat itu Allah Ta'ala semata. Sebab kita nak kait dengan isu keberkatan tu. Maknanya ni orang kafir musyrik Mekah, dia orang kata berhala pun ada berkat. Berhala pun ada berkat. Okay. Jadi Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-6, bagi orang kafir, yang kafir terhadap Tuhannya, azabu jahannam. Berkat yang diorang dambakan itu rupa-rupanya membawa malapetaka dengan disentuhnya mereka dengan azabu jahannam. Azab neraka jahannam, wa bi'sal masir. Yang mana azab jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Lepas tu Tuhan cuba berikan pada kita ayat yang ke-7 sifat neraka jahannam. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, kamu akan mendengar terhadapnya itu syahiqan, suara yang mengerikan, suara yang menyeramkan. Sama maknalah tu. Wa hiya tafur, dan ianya hasil daripada didihan bahan bakar neraka. Bahagian kedua ni, ayat yang ke-6 sampai 10, Tuhan nak beritahu lawan pada berkat. Lawan pada berkat ialah murka Tuhan. Ayat 1 sampai 5 ialah berkat. Apa dia berkat? Iaitu manusia bila mana dia dapat berkat, dia akan develop, dia kembangkan potensi diri dia. Dia bukan hanya taat saja, tapi dia menjadi penyebar kepada ketaatan. Orang duduk dekat dia, orang rasa rajin nak buat ibadah. Ini orang ada berkat. Sebab tu kalau tuan-tuan berkawan dengan orang, kalau duduk dengan dia tu makin rajin nak buat ibadah, makin kurang nak buat dosa. Ini kawan yang ada berkat. Duduk dengan dia, lazimi dia. Maknanya dia ialah orang yang menjadi pemburu ahsanu amala itu. Dia dah jadi macam planet. Planet ni bukan setakat menjadi tempat kediaman je, jadi alat perjam kepada syaitan sekali. Jadi itu penting. Ini bahagian kedua ni. Ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka itu pecah kerana marahkan orang yang ingkar kepada Tuhan. Masih lagi sifat neraka. Kullama ulqu fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan kepada mereka intik-intik baru. Faujun tu maksudnya ialah intik. Iaitu kalau saya nak bagi faham pada tuan-tuan dan puan-puan, dia macam pendaftaran ahli neraka baru. Fauj. Sebab tu dalam bahasa Arab, intik baru, kalau universiti kan, intik college ke apa, intik ni dia akan panggil fauj. Kalau kita sebut sebagai intik lah, bahasa Inggeris. Setiap kali dilempar, okay, ini orang kata apa, kumpulan pertama. Setiap kali dilempar, sa'alahum khazanatuha. Penjaga neraka akan tanya kepada intik-intik baru ni, alam ya'tikum nadhir? Soalan tu ialah soalan sarkastik. Dulu tak pernah ada orang pesan ke dekat kamu bahayanya tempat ni? Nadhir tu ialah merujuk pada Rasul. Dulu tak ada ke Nabi ke Rasul ke orang alim ke orang saleh ke beri peringatan pada kamu? Ingat, hidup atas dunia ni kalau tak nak berkat dapat murka Tuhan, iaitu dapat neraka. Ini ialah soalan bagi menyeksa mental. Sebab ahli neraka ni dia akan dapat dua seksaan. Satu seksa fizikal, yang kedua seksa mental. Fizikal pun hancur kena bakar, lunyai kena.
Mental pun koyak juga. Istilah orang kita sekarang kita sebut koyak, mental dia koyak. Okey. Ayat yang ke-9. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, ahli neraka jawab, bala, benar, sesungguhnya dulu dah ada orang peringat. Orang dah datang pada kami, tapi kami yang mendustakannya. Kami buat tak peduli, kami herdik dia, kami hina dia, bahkan kami konspirasi untuk bunuh lagi dia. Ini merujuk kepada orang kafir. Ma nazzalallah wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Penutup ayat yang ke-9, Tuhan sebut Allah tidak turunkan sesuatu apa pun yang buruk melainkan kamu tu sesat. Panca indera elok, mata boleh melihat, telinga boleh dengar, mulut boleh cakap, otak boleh fikir, tapi entah kenapa gagal. Function dia gagal. Sepatutnya semua panca indera itu akan menyebabkan dia menyerap keberkatan. Tapi ajaibnya orang-orang kafir ni, panca indera dia menyerap kemurkaan, lawan kepada berkat. Kita ni ada telinga, ada mata, ada otak, makin tinggi, makin meningkat usia, kita makin menyerap berkat. Tapi ada orang tak, makin menyerap benda-benda yang buruk, negatif dalam diri ni. Sebab tu saya sebut ayat 1 sampai 5 cerita berkat. Ayat 6 sampai 10 lawan pada berkat, iaitu murka Tuhan. Dan murka Tuhan itulah puncaknya ialah neraka Jahannam. Ayat yang ke-10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penyesalan. Kemuncak kepada murka itu menyesalnya kepada penerima murka. Mereka kata wa qalu law kunna, sekiranya kami dahulu dengar, au na'qilu, ataupun kami fikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak jadilah penduduk golongan kepada ahli neraka ni. Tak jadilah kami penduduk kepada neraka ni. Jadi tuan-tuan dah nampak kan? Ayat 1 sampai 5 berkat. Macam mana nak dapat berkat tu? Dan potensi diri yang akan keluar bila mana kita ni ada berkat. Kita bukan hanya manusia yang berjalan atas muka bumi, tapi kita penyebar kepada kebaikan. Kita menjadi pihak yang memberi magnet kebaikan kepada orang. Kekuatan, penarikan kebaikan. Okay. Tapi kalau orang kafir, kekafiran dia tu, keengganan dia ataupun pengingkaran dia tu berjangkit. Sebab tu benda ni penting. Saya nak sebut sikit sebagai conclusion part 1, part 2. Iaitu part 1 ayat sampai 5, part 2 ayat 6 sampai 10. Bila mana kita hidup atas dunia, kita nak berkat, pertama kita kena duduk dalam komuniti yang minat pada berkat. Macam tuan-tuan puan-puan malam ni, nak pada berkat, buat lagi kelas. Lepas isyak pun nak dengar lagi tentang ilmu. Tak cukup dengan ayat maghrib, tambah lagi. Sebab dahaga, loba kepada keberkatan. Membicarakan tentang Quran ialah membicarakan tentang keberkatan. Jadi komuniti ni ada, berkawan dengan komuniti ni, duduk komuniti ni. Jadi mungkin sebahagian orang yang baru masuk ataupun yang baru kenal kumpulan ni, peringkat awal berat, tapi dengan sebab duduk dalam komuniti ni dia akan jadi ringan. Menjadi pihak yang orang kata apa, menjadi orang yang makin ringan nak minat pada berkat. Dia ada jangkitan, dia berjangkit, kebaikan tu berjangkit. Begitu jugalah kekufuran, kalau kita duduk dengan orang-orang yang tak mencari keberkatan dalam hidup, kita akan berjangkit dengan dia. Sebab tu kita kena hati-hati. Sebab tu dalam dunia ni hidup, berkawan kena pilih. Sebab kawan yang buruk menjangkitkan kita dengan perangai buruk dia. Dia bukan COVID-19 saja berjangkit. Benda jahat pun boleh berjangkit. Ini benda yang kita, orang kata apa, yang kita kena tahulah. Kita duduk dengan orang suka mengumpat, lama-lama kita yang tak dulu tak mengumpat, jadi pandai mengumpat sebab berjangkit dengan dia. Sebab KKM tak akan keluar garis panduan. Berhati-hati dengan orang mengumpat. Dia hanya keluar garis panduan berhati-hati dengan COVID je. Jadi itu antara kesan bahaya dia. Kemudian kita pergi kepada bahagian yang ketiga malam ni. InsyaAllah kita aim boleh habislah sebelum 10.30 ni untuk kita buka soal jawab ke ataupun ada nilai tambah yang nak diberi. Okey, ayat yang ke-11. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Kemudian mereka mengakui dosa-dosa mereka. Maka kebinasaan jauh daripada rahmat Allah itu khusus kepada ashabis sa'ir, pemilik kepada
neraka itu ataupun penghuni pada neraka. Bahagian yang ketiga ni, ayat yang ke-11 sampailah ayat yang ke-15 ni, Allah Ta'ala nak bagi rumusan. Rumusan daripada cerita berkat, rumusan daripada cerita murka. Lawan pada berkat itu ialah murka Tuhan. Ayat yang ke-11 sampai 15 ni ialah rumusan pada dua benda tu dan macam mana kamu nak apply dia, implement dia dalam kehidupan dunia. Tuhan sebut pada ayat 11, rumusannya orang-orang yang mencari murka Tuhan, orang-orang yang tak nak pada berkat, yang memang dedahkan diri dia dengan murka Tuhan, akhirnya mereka akan jadi golongan yang iktiraf. Fa'tarafu tu maksudnya mereka iktiraf, silap mereka lah. Okay. Kemudian ayat ke-12, kelebihan kepada pencari berkat ataupun sifat orang cari berkat ni. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Orang-orang yang takut, yakhshaw tu maksudnya takut betul-betul. Takut ni macam nampak Tuhan dekat depan dia. Sebenarnya hidup dunia tak nampak lagi Tuhan. Nanti kita akan dapat nikmat tengok Tuhan di akhirat. Sebab tu Tuhan akan beri nikmat ni. Nikmat tengok Tuhan tu. Tuhan kata, orang-orang yang takut terhadap Tuhannya bil ghaib, dalam keadaan dia benda tu ghaib, terhijab pada dia. Sebab bukan senang nak taat dalam keadaan kita tak nampak lagi pahala tu besar mana, balasan dia. Macam tuan-tuan pada malam ni, boleh buat benda lain. Boleh pilih nak buat benda lain. Boleh lepas isyak saya nak pergi kedai mamak, boleh pilih. Tapi pilih untuk duduk dalam majlis ilmu, dengar juga. Cari juga internet kuat. Cari juga segala device untuk dengar perkongsian pada malam ni. Ada orang, dia ada device, dia ada laptop, tapi dia tengok benda lain. Boleh tengok cerita ke, tengok drama ke apa, dia boleh pilih yang tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan ni telah memilih untuk dengar ayat Tuhan pada malam ni. Ianya ialah pilihan yang terbaik. Tuhan kata, lahum maghfirah, bagi mereka keampunan. Wa ajrun kabir, dan bagi mereka pula pahala yang sangat besar. Yang tak tahu nak describe macam mana, melainkan di akhirat nanti boleh tengok kesan dia. Kesan daripada menjadi pihak pemburu berkat. Okey. Ayat 13, muka surat sebelah kalau dalam mushaf dalam Quran. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ayat 13 ni Tuhan nak beritahu di manakah penggerak kepada satu orang manusia tu untuk dia memburu keberkatan ataupun dia menjadi orang yang mendedahkan murka Tuhan pada diri dia. Tuhan kata, wa asirru qaulakum. Kamu rahasiakan perkataan kamu, iaitu perlahankan perkataan kamu. Awi jaharu bih, ataupun kamu kuatkan, nyatakan. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala maha tahu apa yang ada dalam hati kamu. Maknanya nak sebut pada ayat 13 ni, orang tu dia boleh jadi pemburu berkat ialah berdasarkan niat dia. Dia nak. Kita nak. Macam mana tuan-tuan pada malam ni, dia dah nak. Rasa berkehendak untuk dengar perbahasan Quran. Dah berkehendak. Dah seminggu dah duk tunggu. Kalau tunggulah. Ataupun dah buat persediaan. Maknanya memang nak tu. Ada sebahagian orang bagi tahu, berapa kali bagi tahu pun dia tak nak. Orang yang mendedahkan diri pada murka, dia tak nak. Tuhan kata, apa yang adalah hati satu orang hamba aku tu, itulah yang menyebabkan dia dapat pilihan. Dia akan dapat akibat dia. Kalau dia nakkan kebaikan, dia akan dapat rahmatnya. Dia akan dapat berkatnya. Tapi kalau dia nakkan keburukan, dia akan dapat murkanya. Okay. Kemudian, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Iaitu penegasan. Tuhan nak tegaskan sini sebagai pendirian kita. Apakah tidak mengetahui Allah Ta'ala apa-apa yang dia ciptakan itu? Wa huwal latiful khabir. Sedangkan Allah Ta'ala itu maha halus pengetahuannya. Al-Latif maksudnya Tuhan ni sangat-sangat teliti. Tuhan ni bukan setakat tahu benda-benda besar je. Bahkan Tuhan tahu benda-benda yang krisis dalaman kita. Tuhan tahu kita berperang dengan nafsu kita. Saya pada malam ni kalau boleh nak pergilah melepak. Tapi mari juga dengar Quran. Tuhan tahu. Tuhan tahu benda tu. Tuhan tahu. Tuhan nak beri pahala pada kita. Betapa kita ni berkonfrontasi perasaan kita. Maknanya dia bukan macam kita kalau kita jadi bos ke apa. Bos ni dia tahu apa yang keputusan akhir lah. Yang staf bawah duk bergaduh.
Duk maki dia tak tahu yang tu. Itu lemah manusia. Tapi Allah Ta'ala dia tahu. Dia tahu kita ni berat nak taat. Tapi kita pilih nak taat. Sebab tu sebaik-baik taat ialah taat dalam ibadah. Sebab taat dalam ibadah ialah kita memilih kebaikan. Tapi kalau kita pilih untuk buat benda lain, kita akan pecundang. Kita sabar dalam taat. Kita pada malam ni tuan-tuan semua ni sabar dalam taat. Tahan diri. Ada orang dia sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah ni dia second lah, martabat kedua. Dia tak sehebat orang yang sabar dalam taat. Sebab tu para ulama sebut, kita ni kalau tak nak benda susah timpa kita, pilihlah sabar dalam taat. Kalau tuan-tuan tak sanggup menahan diri kerana diuji dengan sakit. Saya ni dengar berita orang sakit, terlantar dekat hospital sebulan, risau betul, takut Tuhan uji macam tu. Takut saya tak sabar. Okay. Jadi kalau tak nak diri kita terkena benda tu, sabar dalam taat. Duduk dalam kuliah, ngantuk pun duduk, sabar. Salat, bulan Ramadan nanti, salat cari masjid yang baca panjang, sabar. Tuhan ganti dengan sihat lama. Tuhan ganti. Benda ni betul. Benda ni bukan main-main. Benda ni adalah benda yang realiti. Kita memilih untuk taat, Tuhan akan gantikan kebaikan. Tapi kalau kita tak nak pilih taat, tak nak sabar dalam taat, Tuhan akan suruh kita sabar dalam bentuk lain. Iaitu sabar dalam bentuk musibah. Sabar dalam benda-benda yang lain lah. Jadi Tuhan nak sebut pada kita, pada ayat yang ke-14 ni, buat penegasan dalam diri, Tuhan Maha mengetahui. Kemudian ayat yang ke-15. Okay, ayat yang ke-15. Allah Ta'ala nak beritahu, setiap pilihan yang kita buat, pilih untuk cari berkat ataupun pilih untuk dedahkan diri kepada murka Tuhan. Tuhan kata, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Tuhan yang menjadikan bumi ini ada ruang-ruang jalan-jalan yang kita boleh lalu. Famshu fi manakibiha. Lalulah jalan-jalan yang ada ruang tersebut. Manakib ni ialah penjurunya, curamnya, lalu semua. Wa kulu min rizqihi. Dan ambillah rezeki yang Tuhan tetapkan. Wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya lah kamu akan kembali. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu, kalau kamu pilih untuk memburu berkat, ianya ialah pilihan yang baik, Tuhan akan beri rezeki. Bahkan Tuhan akan lapangkan rezeki kita. Tapi kalau kamu pilih untuk tak nak taat pada dia, dengan sebab nak dapat rezeki dengan cara lain, iaitu pergi berbaik dengan berhala. Kalau musyrik Mekah ni pergi berbaik dengan berhala. Deal dengan berhala, pelihara betul berhala tu. Gosok dia, cat dia, kalau pudar cat dia. Itu situasi pada zaman dululah. Tapi Allah Ta'ala kata, kalau kamu buat macam tu pun, yang akan dapat pada kamu rezeki yang aku tetapkan saja. Tapi kalau kamu buat baik dengan aku akan beri lebih lagi. Sebab tu bila mana satu orang tu dia banyak mengingati Allah, berzikir pada Allah, belum sempat daripada kita berdoa, Tuhan dah bagi dah. Saya bagi contoh dah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan suka puji bos, puji betul bos, kita tak minta apa lagi, bos dah bagi dah. Pagi-pagi pejabat puji bos, bos hari ni handsome. Tak minta apa, dia kata, nanti lunch dengan saya. Dia punya suka kita puji dia. Allah Ta'ala lebih suka hamba yang memuji, mencari berkat daripadanya. Lalu Allah Ta'ala memudahkan banyak benda dalam hidup kita daripada pemilihan ahsanu amala itu. Okey. Alhamdulillah kita selesai kata apa, kita punya siri pertama ayat 1 sampai 15 malam ni untuk surah Al-Mulk. Konklusi akhir, beberapa minit lagi ada ni, konklusi akhir, pemburu berkat ataupun pemilik berkat itu ialah Allah Azza wa Jalla. Berkat adalah apa yang dimiliki oleh Allah. Cara nak dapat berkat ialah dengan melakukan amal yang terbaik. Ayat yang kedua. Bila mana kita buat amal terbaik, fungsi diri kita ni bertambah. Kita bukan hanya manusia, tapi kita ialah penyebar kebaikan. Kita bukan hanya manusia yang menahan diri daripada godaan syaitan, tapi kita boleh menyebabkan syaitan tersakiti kerana berkat yang ada pada kita. Seterusnya ialah lawan kepada berkat itu ialah murka Tuhan. Kemuncak pada murka Tuhan itu ialah neraka Jahannam. Dan seterusnya, yang terakhir ialah tetapkan pendirian, letak dalam hati, Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, teruskan kehidupan sebagai pemburu ketaatan, rezeki akan bertambah berganda. Tapi kalau pilih untuk dedahkan diri dengan murka Tuhan,
yang hanya datang ialah rezeki yang sikit sahaja. Nak berdamai dengan benda lain, tak nak berdamai dengan Tuhan, rezeki hanya datang mengikut kadar yang Tuhan bagi pada kita. Dia tak akan beri lebih. Sebab Tuhan akan beri lebih kepada orang yang mendampinginya. Okay. Jadi nak sebutnya ialah conclusion yang paling utama sekali, pemilik berkat yang utama ialah Allah Ta'ala. Apa-apa saja benda yang orang kata, okay, benda ni berkat, belum tentu lagi. Itu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita ada 2 minit lagi. Kalau ada soalan, kalau ada apa-apa respon untuk kelas pertama kita pada malam ni, saya buka kepada semua yang hadir pada malam ni secara online. Wallahualam. Saya serahkan balik. Siapa yang nak bertanya boleh unmute lah. Cik Nyonya ada kan soalan? Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Kalau tengah-tengah macam mana Ustaz? Tengah-tengah macam mana tu? Berkat pun ada sikit, yang tak ikut pun ada sikit. Okey. Dia macam ni. Yang ni dia duduk pada surah lain sebenarnya. Bila mana Tuhan sebut tentang manusia ni, dia ada satu elemen dia panggil nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni apa dia? Benda jahat pun terkena juga. Benda baik pun buat juga. Kebanyakan manusia macam tu. Nafsu paling top sekali ialah nafsu mutmainnah. Yang ni dia ibarat kapal terbang yang berjalan straight, tak akan berhenti sehinggalah menara kawalan suruh berhenti. Dia beza dengan orang naik kereta. Orang naik kereta, kalau driver nak kencing, kena berhentilah kereta tu. Kalau orang naik kapal terbang, nak kencing, tak ada kapal terbang berhenti tu. Kita berhenti airport terdekat tak, dia akan jalan terus. Kencing atas tu je. Okay. Nak katanya ialah nafsu mutmainnah paling tinggi. Nafsu lawamah ni dia perlukan kepada persekitaran. Sebab tu macam soalan tadi, kalau duduk tengah-tengah, macam mana cara dia? Cara dia teruskan mencintai kebaikan dan mencari komuniti yang minat pada kebaikan. Dan ada usaha untuk upgrade diri untuk sentiasa nak kepada ketaatan. Kedudukan tu dah elok dah, upgrade. Maknanya ada niat nak upgrade. Cara dia ialah dengan kita meneruskan. Tuhan akan memberi bila mana kita ada niat untuk menjadi orang baik. Untuk menjadi orang yang taat. Jadi orang yang duduk dalam situasi buat dua-dua. Jadi dia kena sentiasa berniat untuk meneruskan melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Sehinggalah Allah Ta'ala sempurnakan keadaan dia tu. Yang itu keyakinan pada diri kita. Wallahualam. Ada lagi soalan lain? Okey, ada lagi. Ada sikit. Assalamualaikum Ustaz. Saya pun nak bertanya juga ni pasal pemahaman tentang surah Al-Mulk ni. Kita baca selalu tapi kita tak nampak fungsi dia yang sebenarnya, sehingga hari inilah baru kita nampak pasal kita kena mencari keberkatan tu. Sebab kalau ditengok ni, dia punya permulaan dibuka dengan tabaraka, perkataan kalimah pertama je kan. Kalau kalimah pertama ni tabaraka, tapi yang ditafsirkan maha suci, jadi kita tak nampak kenapa ada connection dia dengan tabaraka. Tabaraka tu yang berkat. Yang kita tahu selalu ni yang membawa keberkatan ni yang Allah turunkan Quran dan air lah kan. Jadi kita tak nampak yang sini kita pun akan jadi berkat juga, yang macam yang kita lihat macam Saidina Umar kan. So syaitan kan semua takut kat dia kan. Jadi sekarang ni barulah kita very nampak jelas lah antara daripada 1 ke 15 ni apa yang patut kita buat. Sedangkan kita baca hari-hari ni just kita nak jauhkan daripada seksa kubur. Itu tujuan dan matlamat kita menggunakan surah ni, membaca ni. Jadi itu yang saya nampak lah sekarang ni. Yang lain tu saya tak tahulah kalau ada soalan ke. Tapi nak melaksanakannya tu untuk mencari keberkatan tu bukan sesuatu yang mudah. Sebab nak buat yang betul dan yang terlebih baik amalannya tu perlukan apa yang Ustaz cakap tadi, kesabaran kan. Ya, betul. Tapi ada lagi satu ni yang saya tengok ni, Allah yang ayat 2 ni, Allah duk kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kenapa pula dia Allah sebut mati dulu baru hidup? Itu yang saya tak kurang arif lah susunan perkataan dia tu kan, kalimah tu. Okay. Kalau kita tengok susunan kalimah dalam Al-Quran ni pasti ada rahsia yang Tuhan nak beritahu.
Okay. Itulah. Kenapa Tuhan sebut mati dulu? Sebahagian para ulama tafsir, dia kata sebut mati dulu ialah merujuk kepada keadaan orang Mekah pada waktu itu yang mati hatinya. Sebab tu sebut mati. Dia orang tu diumpamakan seperti mayat hidup. Datang Nabi ni, Nabi nak hidupkan dia orang. Sebab tu ayat yang kedua tu Tuhan sebut allazi khalaqal mauta. Dialah yang menjadikan orang Arab Mekah itu telah mati hatinya. Dengan sebab jauh tak dapat rasul. Sekarang ni datang rasul ni akan al-hayah, dia akan hidupkan balik hati. Sebab nak sebut the real problem ialah hati pemimpin Quraisy, orang Quraisy penyembah berhala yang mati. Sebab tu sebut mati dulu. Itu sebahagian pandangan. Sebab ayat ni kumpulan sasarnya ialah musyrikin Mekah yang degil. Yang degil tu diibaratkan orang yang mati hati. Itu maksud dia. Okay. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Yatluwakum kan. Ayyukum amal. Ya. Ada lagi soalan ke? Yang lain macam mana? Tak ada soalan? Tak ada yang rasanya dah tak ada kot Ustaz. Ada lagi tak yang nak bertanya Ustaz? Ada satu Ustaz. Sekejap dulu. Mana pula suaranya. Assalamualaikum. Ada Kak Noh. Satu. Okey. Silakan. Dalam ayat kedua tadi, kita ni berbuat yang betul, bukan buat yang banyak Ustaz dia. Maksudnya macam mana tu Ustaz? Maksudnya ketaatan ni ianya diukur dari segi ketepatan, bukan dari segi kuantiti. Quality lah Ustaz. Ya, quality. Ada quality. Ya. So dia So Ustaz, contohnya Ustaz, kalau katalah kita solat fardu tu dah tentu dah waktu rakaat dia. Kalau kata solat sunat. Solat sunat, contohnya sunat duha lah tu Kan ada 2, 4, 6 sampai 12. Jadi kita nak buat nak 12 tadi, berlumba-lumba lah nak menghabiskan rakaat sampai 12. Berbanding dengan buat 2 ataupun 4 saja yang kita betul-betul buat betul-betul lah, kata Fatihahnya betul, iftitahnya ada ke macam tu Ustaz? Ya, memang ibadah sunat ni pertama kita dianjurkan untuk buat banyak. Tapi walau macam mana pun kita kena sempurnakan yang wajib dulu. Sebab Allah Ta'ala sebut, sebab Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala sayang akan hamba tu bila mana dia completely baiki kewajipan. Yang wajib, solat fardunya, apa sajalah, nafkah wajib ke, amanah kerja ke apa semua, baru dia berganjak ke arah ibadah sunat. Maknanya dari segi ahsanu amalan di situ ialah di mana? Bila mana kita nak buat amalan sunat, pastikan amalan wajib kita dah okey. Bila mana kita nak buat amalan sunat, pastikan amanah kita dah okey. Contoh bila mana kita kerja, ada orang dia kalut nak buat ibadah sunat sehingga dia abaikan kerja dia. Akhirnya dia mengular atas nama ibadah sunat. Yang tu dia tidak ahsanu amalan. Tapi kalau kita free, tak ada apa-apa, teruskan buat sampai 12 pun dipersilakan. Maknanya dalam ayat kedua juga Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita pandai melihat prioriti keadaan hidup. Kalau kita ada tanggungjawab, nak dahulukan sunat ke nak dahulukan tanggungjawab? Dahulukan tanggungjawab itu dulu. Bahkan kita akan diberikan kesempurnaan pahala pada tanggungjawab itu. Sebab tu kita tengok sebahagian para sahabat pun bila mana mereka bertemu dengan benda-benda wajib. Benda wajib ni bukan hanya salat fardu tu je lah. Maknanya amanah, kerja apa semua. Dia sempurnakan yang tu. Dia tak sempat nak buat ibadah sunat. Itu lebih utama. Itu yang disebut sebagai ahsanu amal. Tapi kalau kita free, kita memang dah pencen, tak ada kerja apa dah pun. Kita pun kata apa, suami kita pun taklah minta kita layan over sangat apa sama ataupun kata apa sempurnakan keinginan dia, maka kita bebas untuk melakukan ibadah sunat sebanyak mungkin. Itu disebut sebagai ahsanu amalan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Maknanya yang ahsanu amalan ni selalunya dikaitkan dengan keikhlasan kita buat ibadah tu dan bertepatan dengan cara Nabi kan Ustaz? Itu salah satulah. Tapi walau macam mana pun dia tetap melihat kepada prioriti.
Prioriti keadaan. Okay. Terima kasih Ustaz. Ada lagi soalan? Rasanya tak ada lagi kot Ustaz. Senyap itu. Sekarang dah pukul berapa? 10.37. Rasanya eloklah. Rasanya eloklah kita tutup Ustaz. Tak ada lagi yang nak tanya tu. Okay. Jadi alhamdulillah kita punya perkongsian pada malam ni ayat 1 sampai 15 daripada surah Al-Mulk sebagai siri pertama. Moga Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmat dan berkat, dan juga Allah Ta'ala jadikan keringanan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya, dan juga memberikan kekuatan pada kita untuk kita menghindari diri daripada apa-apa yang dilarang olehnya dalam perbincangan kita pada malam ni. Okey, jadi kita berpada situ saja untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz, terima kasih. Terima kasih Kak Nuria. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz.